Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Seni Mengait dan juga Danian Shop. So, Alhamdulillah kali ini saya ada kesempatan untuk berkongsikan tutorial pattern basket enchantment ini. So, di sini anda boleh gunakan apa juga jenis benang dan jarum yang bersesuaian. Okey, dan kemudian anda boleh adjust size ini dengan mengikut size bulatan yang kita kaitlah. So, kalau anda ingin besarkan lagi, anda kena tambah increase pada bulatan. So, di sini kalau hendak dapatkan size yang kecil bergantung dengan size jarum dan benang, anda boleh buat 5-6 round macam itulah, ataupun 4-5 round bergantung dengan kesesuaian. Okey, so di sini saya akan menggunakan benang kait dari Danian Shop, iaitu Yarn Art Creative 100% cotton. Okey, sebab mudah cuci. Tapi sini saya akan gunakan lebihan benang lah. Okey, lebihan benang yang ada untuk buat basket ni. Okey, so mari kita mulakan. Okey, di sini saya gunakan jarum bersaiz 4.0 mm dengan benang dalam kategori worsted. Okey, worsted weight. So anda boleh, macam saya cakap tadi lah, anda boleh guna apa juga jenis benang dan jarum bersesuaian dengan saiz yang anda inginkan. Sebab kita sebab dia bergantung kepada tapak bulatan yang kita guna, dengan bermula dengan 12 double crochet. So pertama sekali kita akan buat magic ring. Okay, ambil jarum. Anda boleh buat apa-apa jenis magic ring yang sesuai dengan teknik yang anda gunakan, yang selesa dengan anda lah. So di sini, okay, ini cara yang saya buat magic ring. So saya akan ambil masuk ke dalam. Okay, seperti kita hendak buat slip knot, tetapi kita tidak tutup lubang tu habis. Kemudian saya akan mulakan dengan chain 3, 1, 2, 3. So yang ini adalah kita punya first double crochet. So kita akan buat 12 double crochet, di mana chain 3 ni adalah first double crochet. So kita akan buat double crochet yang kedua. Okay, double crochet yang ketiga, 4, 5, 6. Okey, so saya akan cepatkan bahagian ni. Okey, saya sudah pun dapat 12 double crochet di sini. Kita akan tutup lubang. So, tarik saja benang. Okey, kita akan slip stitch pada second double crochet tadi untuk membentuk bulatan. So, just slip stitch to join. Okey, and kita akan dapat bulatan pertama beginilah. Alright. So untuk next round kita akan buat increase 2 double crochet dalam setiap lubang DC tadi. So kita akan mula dengan chain 3, 1, 2, 3. Okay, and then DC yang sama, DC yang kedua di lubang yang sama. Okay, so kita dapat 2 double crochet lah. Okay, teruskan dengan buat 2 double crochet lagi di next stitch. Okay, and then 2 double crochet in the next stitch. So kita akan dapat 24 stitches lah dalam round yang kedua ni. So teruskan. Okay, saya akan cepatkan bahagian ni. Okay, saya sudah pun hampir ke penghujung. Okay, ini adalah stitch yang kita slip stitch tadi. Ini adalah chain 3 kita tadi. So kita akan buat 2 DC lagi di slip stitch yang tadi lah. So kita akan dapat 24 DC di sini. Okay, so ini adalah chain 3 kita tadi. Ini adalah kita punya second double crochet. So kita akan just slip stitch pada second double crochet tadi untuk membentuk bulatan yang kedua. Okey, kita akan teruskan increase pula dengan membuat 2 1 2 1, iaitu 2 double crochet dalam satu lubang, kemudian 1 double crochet pada next lubang, and then kita repeat balik 2 1 2 1. So again saya mulakan dengan chain 3, kemudian DC di lubang yang sama. Okey, tapi kali ini kita akan buat 1 DC saja di next stitch. Okey, so kita dapat 2 1. Kemudian kita akan buat 2 lagi di sini. Kita repeat the step. Okey, kita ulang semula 2 and then 1. Okey, kemudian 2. Okey, kemudian 1. So kita dapatlah 2 1 2 1 2 1. So teruskan sehingga habis round.
Okay, so saya akan cepatkan bahagian ni. Okay, kita sudah sampai ke penghujung. So ini adalah slip stitch tadi. So kita akan masuk satu pula di sini. Sebab tadi saya buat dua. Okay, dua satu. So kita akan tutup lagi pada DC yang kedua ni, kita slip stitch. Okay, to join. So kita akan dapat round yang ketiga. Okay, so saya akan buat lagi increase satu kali sebab saya mau saiz yang kecil saja. So saya akan buat 211 sehingga habis round. So kita mulakan lagi dengan chain 3. Okay, kemudian DC and 1 1. Okay, 2 1 1. Okay, 2 1 1. Kemudian buat lagi 2 1 1. Okay, so teruskan sehingga ujung bulatan 2 1 1. Okay, 2. Okay, 1 1. Alright, so saya akan cepatkan bahagian ni. Okay, saya sudah sampai ke akhir round. So kita akan masukkan lagi tadi 2 1 1 di slip stitch yang tadi. So okay, jadi kita akan slip stitch lagi pada DC yang kedua ni. Alright, so kita sudah siap round yang ketiga. So untuk round yang keempat, saya hanya akan buat DC saja tanpa perlu increase di setiap DC. So kita buat satu DC, okay, pada setiap lubang. So mula dengan chain 1. Okay, kemudian saya akan untuk yang ini sebab saya sudah tidak mau increase, so saya akan buat DC terus pada first lubang ni. So apa yang saya akan buat ialah saya chain 1 dulu, kemudian saya akan terus buat DC di lubang yang sama. Okay, so ini adalah DC yang pertama. Kemudian DC yang kedua, di next stitch, DC yang ketiga, di next stitch, DC yang keempat, di next stitch. So anda teruskanlah DC dalam setiap lubang. Okey, satu DC saja dan ingat tiada increase di sini. So teruskan. Saya akan cepatkan bahagian ni. Okey, macam biasa saya sudah sampai di penghujung dan saya akan buat DC yang terakhir di slip stitch tadi. Okey, so ini DC kita yang pertama, ini DC kita yang kedua. Kita buat DC tadi kan di sini. But saya akan tetap buat slip stitch pada DC yang kedua untuk nampak lebih kemas lah. So kita akan pergi ke slip stitch ke DC yang kedua ni. Alright. Okay, so kita akan tutup lah. Okay, dia nampak lebih kemas di situ. Alright, so kita akan masuk body, kita akan masuk bahagian badan. So di sini kita akan buat V-stitch dan DC untuk buat front post tadi. Okey, sebab di sini kita ada front post, okey, dengan V-stitch. Tapi dia ada trik sikit lah. So anda kena tengok macam mana cara dapat lengkup di sini. Okey, so kita akan mula dengan chain 3. Okey, and then DC. So kita buat 2 DC dalam satu lubang. So chain 3 tu dianggap sebagai first DC kita lah. So ini adalah V-stitch. Kemudian kita akan chain 1 dan kita akan skip 1 DC ni. Kita tidak mau buat di sini, kita akan buat pada next DC. So skip 1 and then 1 DC di sini. Kemudian chain 1 and then skip di sini dan kita akan buat 2 DC di sini. 1 2. Okay, so nampak 2 double crochet, skip 1 double crochet, jangan lupa chain 1 and then DC, kemudian chain 1, skip lagi 1 DC sini, 2 double crochet. So kita chain 1 lagi and then skip 1 double crochet sini DC, dan kita akan buat 1 DC di sini. Okay, and then chain 1 and then skip lagi 1 DC dan 2 DC di sini. So kita akan teruskan teknik ni sampai habis round. So saya akan cepatkan
bahagian ni. Okey, saya sudah pun sampai ke penghujung. Okey, dan berakhir dengan 1 DC ya. So saya sudah buat 2 DC di sini. Kemudian skip 1 dan kita masuk DC di sini. Dan kalau anda lihat, ini adalah slip stitch yang kita buat tadi. Kita akan skip yang itulah. So kita kena skip. So jangan lupa chain 1. Okey, and then ini first 2 DC yang kita buat tadi. Okey. So masuk di tengah-tengah ni kita akan buat slip stitch. Okay, so siaplah kita punya next round. Okay, untuk round yang kedua kita akan mula buat front post double crochet. Tetapi untuk round yang seterusnya ni kita tidak akan buat chain 1. Okay, sebab kita mahu dia mengecut sedikit. So kita akan tinggalkan chain 1. Tapi yang lain masih samalah. Kecuali yang ni kita kena buat front post. So chain 3. Okay. And then double crochet dalam lubang V stitch tadi. Okay, so tadi kita buat chain 1 kan, tapi ni kali kita tidak mau buat chain 1. Kita akan terus buat double crochet di sini, tapi front post. So cara dia ialah, okay, ambil macam hendak buat double crochet, tapi kita akan pergi ke belakang ni, and then tarik tali keluar, and then just buat double crochet macam biasa. So kita akan dapat front post double crochet, and tak perlu buat chain 1. Terus buat 2 DC lagi, V stitch di dalam V tadi, and then front post double crochet. Okay, front post double crochet. Kalau rasa laju sangat, anda boleh slow modekan video ni lah. Okay, pergi setting, kasih perlahan sikit ni video. Okay, and then V stitch, and then front post. Stitch, kemudian front post. Okey, teruskan sehingga habis round. So saya akan cepatkan bahagian ini. Okey, kita sudah sampai ke last DC. So kita akan buat front post ini. Just buat DC. Okey, so nampak kan dia mula nampak mengecut di situ. So kita akan terus macam tadi lah, slip stitch pada lubang V stitch yang pertama tadi. Okay, so yang untuk ketiga ni, okay, kita akan buat lagi 1 kali round sebelum kita buat dia punya lace di atas ni. So di sini kita kena tambah chain 1 semula. Okay, so kita akan buat chain 3, kemudian DC pada lubang V yang pertama. Okay, tapi kali ini kita akan buat chain 1. Alright, double crochet front post. Okay, jangan lupa buat front post DC, kemudian chain 1, DC lagi 2 V stitch. Okay, 1, 2 di V stitch tadi, then chain 1, then front post double crochet, chain 1, then V stitch DC, chain 1, front post double crochet. Okay, so teruskan cara yang sama ni macam round tadi, yang round sebelum ni, yang di sini yang first round ni. Okay, so buatlah 2 DC, chain 1, front post, chain 1, 2 DC untuk round yang ketiga ni, 1, 2, 3. So saya akan cepatkan bahagian ni dan kita akan masuk langkah yang terakhir selepas ini. Okay, kita sudah sampai ke round yang terakhir. Saya sudah buat 2 DC, chain 1 and front post double crochet pada last DC tadi. Okay, dan jangan lupa chain 1 lagi sekali, and kita akan slip stitch pada V yang pertama. Okay, so siaplah sudah kita punya badan. Now kita akan buat dia punya lace di atas ni. Okay, edging dia ni. Okay, ini sangat simple. So kita akan mula dengan chain 3, kemudian kita akan buat 2 DC dalam V tadi. So kita akan dapat 3 double crochet lah, termasuk 2 double crochet plus 1 chain 3. So dia akan dapat 3 gini, chain 3 DC DC dalam lubang yang sama. Okay, and then kita tak perlu buat chain 1, kita akan buat single crochet front post.
So front post single crochet tu kita masuk, kita tak payah buat begini ya. So ini untuk double crochet tadi. So just masuk di bawah ni, tarik benang keluar, and then just buat single crochet. Okay, and then kita akan masuk di sini lagi, V yang seterusnya, slip stitch, chain 3 and 2 DC. Okay, kemudian front post single crochet di sini. Okay. Kemudian again slip stitch pada V yang seterusnya, chain 3, kemudian 2 DC. Kalau anda rasa anda mau bunga dia lebih besar, anda boleh tambah dia jadi 4 lah. Okey, maksudnya jadi chain 3 3 DC di situ. Okey, instead of chain 3 2 DC, anda boleh tambah chain 3 3 DC. Tapi di sini saya buat 3 sajalah. Okey, kemudian slip stitch, front post single crochet, and then slip stitch pada V, chain 3 and 2 double crochet. Then front post single crochet. So teruskan sehingga habis round. Okay guys, kita sudah sampai ke penghujung. So saya akan front post single crochet di DC front post yang terakhir. So akhirnya kita sudah siap. Okay, bulatan seperti yang kita maukan lah. Alright, jadi inilah kita punya small basket. Okay, so saya akan slip stitch di bawah ni lah. Anda boleh kemaskan kaitan anda. Okay, ikut kesesuaian yang biasa anda buat. So kalau macam saya simple saja. Okay, kalau mau kemas lagi boleh pakai tapestry needle. So just gunting and then kemaskan. So anda boleh kemaskan juga yang tengah-tengah ni. Okay, and then tarik. Okay, boleh gunting and then gunting di sini, kemaskan sikit lagi. Okay, so sudah siap kita punya basket. Okay, actually kalau anda mau dia nampak lebih kukuh, anda boleh gunakan satu lagi saiz jarum kecil, iaitu sama ada 3mm ataupun 3.5mm untuk nampakkan dia lebih keras sedikit lah. Okay, sebab semakin jarum tu semakin kecil, kaitan kita akan jadi lebih stiff. So bila dia stiff, dia akan jadi lebih keras. So dengan itu berakhirlah sudah tutorial kita kali ini. Alhamdulillah. So mudah-mudahan anda boleh buat lebih banyak basket untuk hiasan dalam rumah anda ataupun untuk kegunaan sendiri. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.